Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rasman Binti Muhammad 2066696. Petaka bercerita, animasi dan lagu cerita rakyat Melayu. Kewujudan media digital kini termasuk telefon pintar telah meninggalkan impak positif dan juga negatif. Walaupun ada segelintir pihak yang tidak dapat menerima perubahan ini, namun rata-rata terdapat pembaharuan dari segi teknologi moden. Penyebaran cerita rakyat tidak ketinggalan menggunakan media digital ini. Normaliza, Awang Azman, Nik Rafidah 2018. Negara Barat telah menggunakan media filem berbentuk digital yang memaparkan filem Frozen yang mengisahkan cerita rakyat daripada Barat. Negara Timur juga tidak ketinggalan seperti Jepun, Korea dan China. Jepun yang terkenal dengan cerita anime dan manga sentiasa mengingatkan rakyat mereka melalui cerita rakyat mereka. Malaysia juga tidak juga ketinggalan. Akan tetapi, cerita rakyat Melayu di Malaysia semakin dilupakan. Normaliza 2014. Aktiviti penyebaran tidak begitu aktif kerana setakat penerbitan buku cerita rakyat yang ditulis semula tidak begitu diminati masyarakat. Hal ini amat membimbangkan kerana majoriti cerita mengandungi nilai sosial dan nilai ini amat berguna untuk tujuan pengajaran dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, wajar supaya penerapan pelbagai jenis multimedia seperti animasi dan lagu cerita rakyat diperkenalkan kepada masyarakat Malaysia. Kajian tentang cerita rakyat. Pada 2014, Normaliza ada menyatakan bahawa cerita rakyat Melayu semakin dilupakan kerana didapati tidak menarik minat masyarakat di Malaysia. Beliau juga ada memberikan perspektif yang berbeza tentang cerita rakyat Melayu yang mana harus disebarkan melalui media digital. Hal ini memberi perangsang dan penerimaan positif apabila lagu cerita rakyat Melayu dicipta. Normaliza 2014. Lagu cerita rakyat harus diperdengarkan supaya dapat menarik minat pendengar justru memahami tentang jalan cerita tersebut. Normaliza Hazlina Roslina 2014 bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan Normaliza 2014 yang mana lagu cerita rakyat dapat diterima kanak-kanak di sekolah, malah melalui teknologi terkini cerita rakyat dapat diterima baik oleh semua golongan masyarakat. Normaliza telah mengkaji lirik lagu yang bertajuk Cenderawasih atau Pipit yang Baik Hati. Didapati dalam lirik lagu tersebut memberi nilai yang baik hati, kasih sayang, ambil berat. Kajian juga mendapati bahawa burung pipit bertanggungjawab dalam menjaga anak burung cenderawasih sehingga boleh terbang. Kajian Normaliza ini hampir sama dengan kajian Arba'in Nik Rafidah Normaliza, di mana cerita rakyat melalui lagu dapat meninggalkan kesan positif dalam kehidupan masyarakat. Malah, kanak-kanak gemar mendengar lagu atau cerita berbentuk digital. Kajian oleh Riha Sulong dan Normaliza 2015, Normaliza dan Nik Ismail 2016, Riha Sulong dan Normaliza 2017 didapati selari dengan kajian yang dijalankan Normaliza yang mana lirik lagu cerita rakyat Melayu dapat memberikan penjelasan yang mudah difahami tentang nilai baik hati. Hal ini dapat membuatkan pendengar berpuas hati dengan cara penerapan nilai tersebut. Kajian animasi cerita rakyat telah dilakukan Normaliza, Awang Azman, Nik Rafidah 2018. Kajian ini membincangkan tentang integrasi nilai dan budaya dalam animasi cerita rakyat Melayu. 10 animasi daripada Petaka Bercerita telah dikaji dengan menggunakan 16 nilai yang disarahkan falsafah pendidikan negara. Keputusan kajian mendapati bahawa setiap cerita rakyat yang dikaji mempunyai nilai yang boleh memberi pengajaran. Adalah wajar animasi ini disebarkan dengan lebih meluas kepada semua pelajar di Malaysia. Hal ini kerana dengan adanya animasi cerita rakyat ini, pelajar akan merasakan proses pembelajaran yang berbeza daripada yang biasa mereka pelajari setiap hari.
Keputusan kajian oleh Normaliza, Awang Azman, Nik Rafidah 2018 didapati hampir dengan kajian Normaliza, Nik Rafidah, Awang Azman 2017, Widosai 2016 dan Normaliza, Hazlina Roslina 2014 yang mana nilai yang terkandung dalam animasi cerita rakyat dapat meningkatkan kesan positif kepada kanak-kanak di sekolah. Malah, nilai budaya yang terdapat dalam animasi tersebut mudah difahami. Muhammad Firdaus dan Normaliza 2016 juga menyatakan bahawa nilai yang terkandung dalam cerita rakyat dapat memberikan kefahaman yang tinggi terhadap kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Justru harus diikuti masyarakat zaman sekarang. Kajian mereka juga turut berfokuskan kepada nilai baik hati dalam cerita rakyat yang menggunakan teori pengkaedahan Melayu. Keputusan kajian mereka menunjukkan bahawa nilai baik hati merupakan nilai yang paling berkesan dalam kalangan pelajar. Kajian mereka ini juga mempunyai keputusan yang hampir sama dengan kajian oleh Firdaus, Cik Yaakob dan Normaliza 2014. Mereka juga ada menyatakan bahawa cerita rakyat dapat berbentuk moral yang positif dan nilai murni dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini jelas apabila kanak-kanak faham akan nilai yang harus diikuti dan mempunyai kesan yang positif terhadap kehidupan seharian mereka di rumah maupun di sekolah. Oleh itu, kajian ini mempunyai dua objektif iaitu mengenal pasti kategori dan jenis cerita rakyat serta menganalisis andaian animasi dan lagu cerita rakyat ketaka bercerita dalam kalangan pelajar. Persepsi pelajar terhadap animasi dan lagu cerita rakyat. Kategori animasi dan lagu cerita rakyat dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu cerita manusia, binatang, manusia dan binatang, pokok dan juga lain-lain. Manakala jenis animasi lagu cerita rakyat dibahagikan kepada cerita binatang, legenda, polipolara, mitos dan dongeng. Data dianalisis dengan menggunakan peratusan. Data kajian disahkan juga dengan pembual bersama pelajar sekolah rendah. Subjek kajian terdiri pada 10 orang lelaki dan perempuan berumur 9 tahun di sekolah Selangor. Pelajar dipilih secara rawak. Mereka didedahkan dengan aplikasi dalam talian animasi petaka bercerita selama 4 minggu. Mereka diberikan peluang untuk memberi pendapat tentang persepsi mereka terhadap cerita, animasi dan juga lagu dan juga nilai. Mereka diberi masa selama 20 minit untuk membincangkan hal-hal tersebut tentang perbualan dan perbincangan pelajar dirakam dan dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana Normaliza 2018. Terdapat 3 elemen wacana iaitu kandungan, konteks dan juga andaian. Kandungan menjelaskan tema yang terkandung dalam skrip tersebut. Konteks pula dianalisis melalui tata bahasa, latar dan juga emosi. Andaian pula dianalisis melalui pendapat, perujukan dan persoalan. Kajian ini menggunakan elemen ketiga iaitu andaian dan menganalisis ujaran subjek. Petaka bercerita terdiri pada 33 buah animasi dan 33 buah lagu. Animasi dan lagu cerita rakyat ini diolah dan ditulis semula berpandukan kepada cerita rakyat daripada buku 365 Cerita Rakyat susunan Osman dan Arifin 2010. Petaka bercerita ditulis oleh Normaliza dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. 8 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat ini bersamaan 24% merupakan cerita manusia seperti hakim yang bijaksana, jambatan pelangi, penjual kayu api yang mulia, batu belah batu bertangkup, burung di laut, pemburuan tamak, gadis pintar dan nasi menjadi bunga. Kesemua cerita ini melibatkan suasana di hutan, kampung ataupun di istana. Perlibatan manusia didapati dapat memberi pengajaran kepada masyarakat pada zaman dahulu yang mempunyai aktiviti seharian seperti dalam animasi,
dan juga lagu cerita rakyat tersebut. Dari itu, masyarakat dapat mengambil pengajaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Selain itu, 14 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat bersamaan 42% dikategorikan di bawah cerita binatang. Hal ini jelas apabila binatang yang dijadikan watak utama yang selalu ditemui pada zaman dahulu. Mana kesemua binatang ini juga terdapat pada zaman sekarang dan masyarakat juga dapat membayangkan rupa sebenar binatang tersebut. Binatang yang terlibat juga dalam animasi dan lagu cerita rakyat ialah seperti panga, kancil, musang dan pelbagai jenis burung, gagak, pipit, ayam, penyu, tempua, kera, kura-kura, semut, gajah, kakatu, musang dan juga angsa. Animasi dan lagu cerita rakyat seperti banga dan kancil, dua musang, ketua burung, mengapa gagak hitam, pipit yang baik hati, simpita, batu penyu, tempua bersarang rendah, kera dan kura-kura, semut berperang dengan gajah, gajah bermata kecil, kelekati yang sombong, mengapa musang makan ayam dan mengapa leher angsa panjang. Bagi kategori manusia dan binatang pilih ini juga dikatakan dapat menarik minat pembaca memandangkan pada zaman dahulu. Binatang juga diandaikan boleh berkata-kata. Justru, kedua-dua kategori ini dijadikan dalam cerita rakyat untuk menarik minat pendengar dan cerita dijadikan teladan. 8 daripada 33 animasi bersamaan 24% didapati mempunyai cerita sama ada manusia atau binatang sebagai watak utama. Animasi seperti Akin yang Cerdik, Bumi Cengkeh, Sungai Duyung, Kerana Budi Burung Ciak, Putri Tupai, Si Manis dan Kura-Kura, Padi Berbuah Emas dan juga Merbuk. Animasi dan lagu cerita rakyat ini menunjukkan bahawa kedua-dua watak manusia dan binatang didapati saling memerlukan antara satu sama lain. Mereka diharapkan hidup dalam harmoni sekaligus dapat memberikan pengantaran. Kategori pokok pula hanyalah 2 daripada 33 animasi bersama 6% dan lain-lain hanya 1 daripada 33 animasi bersama 3% didapati jalan cerita yang menarik minat pendengar. Kehidupan yang lain selain manusia dan binatang didapati memberi kesan terhadap kehidupan manusia pada zaman dahulu. Hal ini jelas apabila animasi dan lagu cerita rakyat tentang pokok nipah, kayu berubah tempat dan asal nama Bukit Cuping diceritakan. Walaupun animasi dan lagu cerita rakyat pokok nipah ini melibatkan majoriti cerita sedih tentang pokok nipah, namun kehadiran manusia didapati sedang memotong daun-daun dan batangnya. Hal ini memberi kesan kepada manusia pokok juga sanggup berkorban demi manusia. Lain pula dengan animasi dan lagu cerita rakyat kayu berubah tempat dan asal nama Bukit Cuping, di mana cerita ini melibatkan hal yang terjadi dan kehidupan pokok berubah sama sekali serta wujudnya nama Bukit Cuping. Ujaran mengenai cerita rakyat. S1, S2, S3 menunjukkan mereka berbincang tentang cerita manusia. S1 menyatakan, saya suka cerita hakim itu. Dia baiklah, dia nak tolong semua orang. Betul tak? S1 memberi pendapat bahawa hakim yang dimasukkan dalam cerita tersebut suka menolong orang miskin dalam memberi keadilan terhadap sikap buruk orang kaya yang mengambil kesempatan terhadap harta yang dia ada. S1 juga ada menyoalkan semula kepada rakan yang lain dan memerlukan kepastian sama ada hakim itu sememangnya seorang yang baik hati. Selain itu, S2 menyatakan cerita hakim yang dengan orang kaya dan miskin tukar. Hakim tu memang suka tolong orang. Cerita penjual kayu api itu pun saya suka. Dia baik, jujur, tak suka tipu orang dan juga tamak. S2 kata memberi kepastian terhadap S1 dengan mempersoalkan semula kepada S1 tentang cerita hakim yang dimaksudkan olehnya. S2 ada menambah dan dengan membuat perujukan cerita lain, iaitu cerita penjual kayu yang baik. S3 bersetuju dengan S1 dan S2 tentang cerita yang mereka bincangkan. S3 mengatakan, tapi semua cerita saya suka. Ada yang baik hati, ikhlas, suka tolong, sabar dan juga tak suka marah. S4, S5, S6 menunjukkan mereka cerita tentang binatang.
S4 mengatakan bahawa semua binatang boleh bercakap dan dia menyertainya. S50 bersetuju dengan S4 tentang binatang boleh bercakap dan dia menyertainya di samping merujuk kepada cerita pipit yang baik hati dan menolong jaga anak burung lain iaitu cenderawasih sehingga anak burung itu pandai menjaga dirinya sendiri. S6 juga memberi ujaran dengan menjelaskan cerita burung cantik yang meninggalkan anaknya sendiri. S6 juga memberi pengakuan bahawa dia ingat cerita tersebut dan suka akan cerita Musa. S7, S8, S9 menunjukkan perbincangan tentang cerita manusia dan binatang. S7 menjelaskan yang manusia dan binatang boleh berkawan baik yang merujuk kepada cerita padi berbuah emas, dan S7 ada yang meminta kepastian kepada rakannya tentang cerita ini. Kemudian S8 merujuk kepada cerita yang diceritakan S7 pada awal perbualan. Malah S8 ada membuat andaian tentang jika betul-betul emas, dia mahukan padi di belakang rumahnya. S9 setuju dengan jenaka yang diujarkan S8 iaitu tentang mahukan emas di belakang rumah mereka. Malas, S9 menyambung jenaka daripada S8 dan mengatakan bahawa mereka bertiga boleh menjadi kaya. S10, S11, S12 membincangkan cerita pokok. S10 menyatakan bahawa dia suka cerita tentang pokok yang boleh bercakap serta merujuk cerita pokok yang suka menolong kawan yang lain. Yang dimaksudkan ialah cerita nikah yang suka tolong rakan yang lain. S11 pula setuju dengan S10 tentang nilai tolong menolong dan ambil berat oleh pokok. S11 menambah bahawa cerita pokok mempunyai nilai ikhlas dan S11 juga takut jika pokok mempunyai mata dan mulut seperti mana yang diujarkan S10. S12 memberi kepastian kepada S10 dan S11 bahawa semua cerita pokok jangan sahaja. S12 juga mengatakan bahawa dia juga takut jika semua pokok ada mata dan mulut. Ujaran S1 sehingga S12 jelas menyokong teori analisis wacana elemen andaian Normaliza 2018. Menurut beliau, andaian dianalisis dengan pendapat, rujukan dan persoalan ketiga-tiga sub-elemen andaian jelas menunjukkan bahawa ujaran lebih jelas dan mudah difahami. Kesemua ujaran jelas menunjukkan semua subjek berminat dalam perbincangan tentang cerita rakyat. Jenis animasi dan lagu cerita rakyat. Jenis animasi dan lagu cerita rakyat dibahagikan kepada 5 iaitu binatang, fabel, cerita asal-usul legenda, binatang tempat, cerita penipu lara, indah, fantasi menawan, cerita mitos dan cerita dongeng. 14 daripada 33 animasi bersamaan 42% merupakan cerita binatang. Binatang yang terdapat dalam animasi dan cerita didapati boleh bercakap antara satu sama lain. Hal ini membuatkan pembaca, pendengar dan penonton dapat membayangkan setiap watak binatang yang memahami percakapan antara satu sama lain. Selain itu, 14 daripada 33 animasi bersamaan 42% adalah jenis cerita asal-usul seperti Banga dan Kancil, Gua Musang, Mengapa Gagak Hitam, Si Pincang, Sungai Duyung, Kali Merubah Tempat, Burung Dedaun, Batu Penyuh, Tempur Besaran Rendah, Asal Nama Bukit Cuping, Semut Berperang dengan Gajah, Kelekatu yang Sombong, Mengapa Musang Makan Ayam, dan Mengapa Leher Asa Panjang. Kesemua animasi dan lagu cerita rakyat yang disenaraikan menunjukkan keberkesanan cerita tersebut. Sebagai contoh, Mengapa Gagak Hitam didapati menjawab persoalan mengapa gagak berwarna hitam berbanding burung lain. Hal ini diperjelaskan oleh masyarakat zaman dahulu di mana kesemua binatang tidak mempunyai warna. Jadi, untuk dijadikan cerita menarik, masyarakat mencipta cerita yang masuk akal di samping diterima masyarakat sama ada zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Seterusnya, 9 daripada 33 animasi yang berbentuk cerita penipu lara iaitu cerita tentang keindahan, fantasi dan menawan seperti Bunga Cengkeh, Jambatan Pelangi, Penjara Kayu Api yang Mulia, Putri Tupai, Batu Belah Batu Bertangkup, Burung Dedaun, Merbuk, Gadis Pintar dan Nasib Menjadi Bunga. Jalan ceritanya kebanyakannya melibatkan suasana di istana, raja dan puteri. Suasana istana seperti fantasi dianggap sebagai salah satu cara untuk pendengar, pembaca dan penonton membayangkan suasana yang nyaman dan kekayaan. Suasana sebegini dapat memberikan satu ketenangan dan kepuasan kepada masyarakat pada zaman dahulu. Cerita fantasi ini juga diterima sebagai satu pengajaran malah
sebagai satu angan-angan dalam kalangan anak muda yang inginkan suasana indah seperti di istana. 5 daripada 33 animasi bersamaan 15% menunjukkan cerita mitos dan dongeng. Manakala kesemua animasi dan lagu cerita rakyat iaitu 100% merupakan dongeng. Wajar dikatakan kesemua cerita animasi dalam lagu cerita rakyat adalah mitos, memandangkan kesemua cerita tidak benar dan diada-adakan bagi tujuan hiburan. Namun, 5 cerita mitos yang dipilih didapati memiliki ciri-ciri mitos yang setara seperti Gua Musang, Ikan Duyung, Cepat Pelangi, Putri Tupai dan Batu Belah Batu Bertampuk. Sebagai contoh, animasi Sungai Duyung diceritakan seolah-olah zaman dahulu ikan duyung wujud dan dapat dilihat oleh manusia. Hal ini dianggap mitos, memandangkan mengikut golongan saintis, ikan duyung tidak pernah wujud. Maka, kedua-dua pendapat ini bercanggah dan sehingga kini masih terdapat perdebatan tentang kewujudan ikan duyung. Begitu juga dengan cerita yang lain yang hanya mitos semata-mata. Kesemua animasi ini hanyalah dongeng dan dianggap sebagai hiburan. Apapun, cerita ini boleh dianggap memberi pengajaran kepada masyarakat kerana majoriti daripada cerita ini mempunyai nilai baik hati dan juga berhemah. Kesimpulannya, keputusan kajian menunjukkan bahawa setiap kategori dan jenis animasi dan lagu cerita rakyat ini tertumpu kepada cerita binatang. Keputusan ini disokong dengan pandangan pelajar dan jelas terbukti mereka boleh menerima kewujudan cerita rakyat. Keputusan kajian juga menunjukkan bahawa animasi dan lagu cerita rakyat sangat menarik dan aplikasi dalam pemerintah juga merupakan media yang boleh digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini memberi kesan positif terhadap tujuan memperkenalkan animasi dan lagu cerita rakyat ini. Keputusan kajian juga mendapati bahawa pelajar lebih menikmati kategori binatang kerana gemar melihat animasi binatang dan juga kagum dengan animasi cerita rakyat yang boleh bercakap. Kajian ini juga memberi manfaat kepada banyak pihak sebenarnya, terutama Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mengambil kira cerita rakyat sebagai bahan bacaan wajib dalam kalangan pelajar. Selain itu, pihak sekolah juga boleh membuat pelbagai aktiviti dalam menyebar dan memberi kesedaran tentang kewujudan cerita rakyat dalam kalangan pelajar. Aktiviti seperti pertandingan drama, nyanyian, kuis dan sebagainya boleh mencetak semangat pelajar dalam mendalami cerita rakyat. Walau bagaimanapun, nilai sosial juga boleh diterapkan dengan membincangkan nilai tersebut dalam kumpulan kecil, berdua atau individu. Nilai sosial yang terkandung dalam cerita rakyat boleh difahami dengan mudah. Ibu bapa dan pelajar juga digalakkan mendengar dan menonton animasi dan lagu cerita rakyat supaya mereka boleh memahami budaya nenek moyang mereka. Justeru mengambil nilai sosial sebagai pengajaran dalam mengharungi kehidupan seharian. Adalah diharapkan supaya kajian akan datang dapat memberi tumpuan terhadap analisis wacana bagi serta animasi dan juga lagu cerita rakyat. Sekian ini sahaja daripada saya. Terima kasih.